Okay, Assalamualaikum semua. Alright, sebelum ni korang dah tahu kan tentang apa tu organisasi Persada. Lepas tu nama tempat Lok Heng. And then baru-baru ni Hanis dah menceritakan tentang asal-usul baling dan menarik. Jadi hari ni apa yang Syuk akan bincangkan adalah berkaitan dengan komunikasi berkesan. Okay, jadi apa tu komunikasi berkesan? Alright, komunikasi berkesan ni adalah apabila kita menyampaikan maklumat and then orang yang mendengar ataupun orang yang menceritakan sesuatu kepada kita tu dapat kita faham dengan mudah. Alright, jadi komunikasi berkesan ni ada tujuh jadi pula ada tujuh yang Syuk akan ceritakan, di mana ini adalah basic untuk kita berkomunikasi dengan baiklah dengan. Okey, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang positif ataupun menggunakan bahasa yang baik. Di mana kalau kita menggunakan bahasa yang baik, orang akan mudah faham bahasa kita, dan bila kita menyampaikan maklumat tu tak adalah sesiapa yang tersinggung. Biasanya penggunaan bahasa yang baik ni memang kita dah dididik semenjak kecil kan. Jadi penggunaan positif ni sebenarnya akan memberikan sedikit motivasi kepada orang lain. Walaupun benda ni basic, tetapi kalau kita salah guna dia, contoh kalau kita menggunakan perkataan-perkataan kesat ataupun macam kita, kalau dalam bahasa bisnes orang panggil show off, terlalu menunjuk sangat kekayaan kononnya kan. Okey, itu adalah bahasa-bahasa yang tidak positif sebenarnya, adalah bahasa-bahasa yang negatif. Okey, jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, komunikasi yang bersifat empati. Apa tu empati? Empati bermaksud kita memahami setiap baik-baik perkataan yang kita sebut, di mana apabila kita faham maklumat yang kita nak sampaikan, barulah pendengar akan mudah faham apa yang kita cuba sampaikan. Itu adalah bersifat empati. So, itu yang kedua. Alright, yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik. Baik, untuk komunikasi berkesan. Untuk komunikasi yang berkesan, bukan kita sahaja yang menyampaikan maklumat, mesti ada orang lain yang ingin menyatakan pendapat dia orang juga kan. Jadi dekat sini kita perlu menjadi pendengar yang baik juga. Alright, sebab apa? Macam kita juga, kalau kita nak orang lain dengar apa yang kita cakap, macam itulah diorang, bila diorang bercakap, kita nak diorang nak kita mendengar apa yang mereka sampaikan. Jadi apabila kita menjadi seorang pendengar yang baik, mereka akan mudah menghargai kita lah. And then diorang pun akan cuba mendekati kita. Lepas tu senanglah komunikasi tu berlaku. Okey, seterusnya adalah memberi kefahaman kepada pendengar, di mana memberi kefahaman kepada pendengar ni lebih kepada teknik menyoal. Okey, untuk kita memahami teknik menyoal ni, kita mesti menyampaikan maklumat dengan mudah dan supaya pendengar faham, supaya input yang kita sampaikan tu pendengar dapat memahami. Seterusnya apabila mereka menyoal, kita dapat memberi maklum balas dengan cepatlah dan ringkas. Jangan panjang lebar tapi pendengar tak faham. Okey, jadi situ kita kena faham juga berkaitan dengan teknik menyoal. Selepas itu adalah berkaitan dengan menjaga air muka. Alright, menjaga air muka ni sangat-sangat penting apabila kita berkomunikasi dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kalau kita tak menjaga air muka orang lain, dia lebih kepada kita nak menjatuhkan maruah dia sebenarnya. Sebab tu kita dinasihatkan untuk menegur secara bukan secara di hadapan halayak orang ramai. Sebaiknya kita menegur dia secara one by one macam tu. Ataupun kalau nak tubuhkan grup ke apa ke, ikutlah, itu tak tahu. Tapi kalau nak tegur, jangan sampai kita jatuhkan maruah seseorang. Kita mesti jaga air muka dia. Alright, yang keenam adalah mestilah kita bersifat terbuka. Di mana kalau ada komunikasi, mesti ada feedback yang tidak baik, yang baik. So kita mesti bersifat terbuka. Yang baik itu kita ambil, yang tak baik itu kita perbaiki. Itu adalah bersifat terbuka. Jadi tak semestinya apabila kita berada di atas, bila jawatan kita berada di atas, apabila kita ditegur oleh orang bawah, kita tak boleh bersifat untuk tidak keterbukaan. Tak boleh. Okey? Untuk komunikasi berkesan, kita mesti bersifat terbuka dan kita kena menerima setiap feedback yang orang bagi dan kita jadikan itu sebagai batu loncatan untuk kita memperbaiki diri kita.
Okey, seterusnya yang terakhir adalah menggunakan bahasa tubuh yang berkesan ataupun bahasa tubuh yang baik. Di mana kalau sekarang kan kita banyak menggunakan platform online kalau kita berkomunikasi dengan orang lain kan. Jadi kalau boleh bukalah kamera tu untuk kita tunjukkan yang kita memberi sepenuh perhatian kepada penceramah ke ataupun orang yang menyampaikan maklumat kepada kita tu, supaya mereka merasa lebih selesa lah. Ataupun kalau dalam WhatsApp tu kita balas lah okey ke, terima kasih, thank you, supaya mereka rasa dihargai. Okay, so itu saja 7 komunikasi berkesan yang dapat Syuk kongsikan pada hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Jaga kesihatan anda. Stay at home. Bye bye.